Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya muliakan Ustaz Syukri, hormati tuan-tuan dan puan-puan kekitangan Petronas yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat bertemu bagi sama-sama kita melaksanakan insya-Allah sebentar lagi solat zuhur secara berjamaah dan insya-Allah mengisi kosongan di tengah hari ini. Marilah sama-sama kita berkongsi dari sudut amalan yang telah pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita melihat berkaitan dengan satu-satu kematian, nescaya kita akan bertanya-tanya dalam diri kita, bilakah kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terfikir oleh kita bagaimana keadaan kita bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebahagian daripada kita tertanya-tanya pula, di mana kita akan dikuburkan? Setengahnya begitulah. Cumanya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Bila kata berkaitan dengan kematian, nescaya tidak ada seorang pun yang tahu apakah yang akan berlaku pada esok hari. Kemudian, apakah seorang ini akan tahu di mana dia akan dikuburkan? Semuanya di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian daripada kita mungkin akan merasakan bahawa kalau bolehlah Ustaz, saya ni nak meninggal masa mendengar ceramah, kalau boleh begitu. Tapi dah lama dah kita datang dengar ceramah, tak meninggal-meninggal. Jadi ini yang menjadi satu persoalan. Agaknya kat mana kita meninggal ni? Ada setengahnya meninggal di atas katil hospital, tak sempat nak dengar ceramah. Ada juga yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Ni matinya ramai orang minta begitulah. Kalau bolehlah Ustaz, nak meninggal pada hari Jumaat bulan Ramadan masa sujud. Yang ini memang kematiannya memang agak-agak kita rasa hebat insya-Allah. Sebab masa sujud kita meninggal hari Jumaat bulan Ramadan. Tengah sujud hari Jumaat, sembahyang Jumaat meninggal. Masya-Allah. Tuan-tuan, kehebatan yang begini susah kita nak dapat, tuan-tuan. Tapi ada seorang Bilal di masjid kampung saya di Kuala Langat. Dia meninggal dunia ketika wirid selepas sembahyang. Masya-Allah.
Susah nak dapat tuan-tuan. Habis sembahyang, wirid, masa wirid dia tunduk, jatuh meninggal terus. Kita dah banyak kali dah tunduk masa dengar ceramah, tunduk, tak meninggal. Jadi maknanya kita ni lambat lagi lah nak sampai tahap tu. Tapi Bilal ni, apakah amalan? Biasa orang akan tanya, apakah amalan Bilal ni Allah Ta'ala beri dia meninggal masa lepas wirid? Tuan-tuan, Bilal kampung saya ni di antara orang yang sangat-sangat menepati masa. Dan semua benda dia buat di masjid berkenaan. Dialah siap, dialah Bilal. Dialah imam, kadang-kadang bila imam tak ada, maka Allah Ta'ala beri dia kematian yang begitu hebat. Dan ada seorang pula meninggal dunia baru-baru ni, seorang makcik meninggal dunia pada hari Isnin. Dan hari Isnin tersebut adalah hari 9 Zulhijjah. Hari Selasa kita menyambut Aidil-Adha. Maka orang pun kata hebat orang ni, susah nak dapat meninggal hari Isnin. Hari Isnin ni tuan-tuan, berbetulan 9 Zulhijjah, orang sedang wukuf di Arafah. Bila kata wukuf ni maknanya semua orang sedang berdoa di padang Arafah. Pada masa itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ni meninggal di Malaysia. Kalau meninggal di padang Arafah ni, orang kata ni biasa, alhamdulillah lah, memang cantik. Tapi dia meninggal di Malaysia. Berbetulan pula hari Isnin. Isnin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari kewafatan Nabi. Maka sebenarnya Isnin ni pun hari yang baik untuk kita meninggal. Bukan hari Jumaat saja tuan-tuan. Jadi kalau orang nak meninggal hari ni, bagus. Ada hari ni hari Isnin, baguslah dapat meninggal hari ni. Bila kata meninggal hari Isnin, maka ustaz yang menziarahi makcik ni, dia tanya, apakah amalan makcik ni? Pak Imam perasan tak dia meninggal hari Isnin? Berbetulan orang sedang melakukan wukuf di Arafah. Apa jawab Pak Imam yang mengendalikan talqin kepada jenazah? Dia kata, siapa tak kenal dengan makcik ni? Siapa yang tak kenal dengan makcik ni? Makcik ni orang yang selalu melakukan sedekah di masjid itu. Ayat dia begitu. Kalau seorang imam yang mengenali seseorang, biasanya dia akan jawab terus begitu. Tapi kalau imam ni jarang nak kenal kita, bila orang tanya, "Mam, siapa yang meninggal ni?" Saya pun tak perasan. Tak pernah jumpa setakat ni. Ni biasanya imam tak apa kenal. Sebab itulah imam-imam apabila selesai sahaja menyembahyangkan jenazah, kebanyakan imam-imam dia akan kata, setelah kita memandikan, mengkafankan jenazah ini, maka saksikanlah, dan kita menyembahyangkan jenazah ini, maka saksikanlah bahawa jenazah ini dalam keadaan yang biasa. Tuan-tuan jawab apa? Baik. Belum pernah lagi orang jawab jahat. Walaupun yang meninggal ni memang mak rempit, tapi belum pernah dalam sejarah lah. Sebab Nabi pun kata, hatta orang Yahudi yang meninggal, bila jenazah Yahudi datang, matinya Yahudi ni, lalu depan Nabi, Nabi menunjukkan hormatnya kepada jenazah. Hormat, berdiri. Belum pernah lah ada orang bila meninggal, imam kata,
Setelah kita mandikan, setelah kita kafankan, kita sembahyangkan jenazah ni, saksikanlah bahawa jenazah di dalam keadaan ada orang belakang kan, jahat Imam, jahat sungguh dia. Tak ada orang cakap begitu lagi lah. Tapi pernah saya pergi ikut satu majlis tu, dia tak jawab baik, dia tak jawab jahat. Apa dia kata tuan-tuan? Saksikanlah bahawa jenazah ni dalam keadaan, orang-orang pun kata insya-Allah. Bila kata insya-Allah ni maknanya sama ada baik ataupun jahat, wallahu alam lah. Orang tak berani nak kata jahat. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, inilah anugerah yang diberikan kepada orang yang selalu mengeluarkan hartanya pada jalan Allah. Dan hari ini bila sebut tentang ibadah, yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan ialah wakaf. Mungkin tuan-tuan kata wakaf ni banyak dah ustaz, kami dah dengar banyak dah faham sangat wakaf ni. Kemudian kita tanya dia, apa yang kamu faham? Saya dah wakafkan pisang dekat masjid. Saya hantar pisang hari Jumaat, saya hantar nasi lemak tiap-tiap pagi subuh untuk orang yang dengar majlis kuliah subuh. Saya kata itu bukan wakaf, itu namanya sedekah. Oh, beza ke sedekah dengan wakaf? Beza tuan-tuan. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah disebut dalam fiqh manhaji, dia kata apa? Sedekah wakaf ini disebut dengan sedekah muhramah, sedekah yang paling mulia berbanding sedekah-sedekah lain. Dan bila kata wakaf, saya dah wakaf dah ustaz untuk arwah mak saya. Ini biasa kita sebut kan, wakaf. Dan saya dah pun wakafkan bermacam-macam yang dikatakan saya niatkan untuk arwah mak saya. Ada setengah pula kata wakaf ni boleh buat tiap-tiap hari ke? Ada yang tanya, wakaf boleh buat setiap saat, bukan tiap-tiap hari. Tuan-tuan rasa ada kelebihan harta wakaf, dan wakaf hendaklah ditukarkan dalam bentuk aset kekal, barulah namanya wakaf. Kebanyakan orang menghantar barang-barang yang lama, yang tahan lama. Bukan lama, yang tahan lama, seperti sejadah, telkung. Ini boleh disebut sebagai wakaf. Al-Quran orang wakaf. Cumanya Al-Quran ini pahala manfaat akan dapat selepas dibacakan. Pahala wakaf dapat, pahala manfaat akan berterusan apabila dibaca Al-Quran tersebut. Jadi bila sebut wakaf, ialah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah ditanya oleh Talhah kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mak saya baru saja meninggal. Apakah amalan yang saleh saya nak buat untuk mak saya yang meninggal? Talhah bertanya Nabi, Nabi kata, wakafkan air. Maka tanpa melengahkan, Talhah menggali perigi, bagi tahu dengan semua sahabat-sahabat, perigi ni aku wakafkan, air ambillah manfaat daripadanya. Tuan-tuan, tapi hari ni jarang kita jumpa dah orang wakafkan perigi. Jarang. Di zaman Mekah ada seorang puteri pada masa itu mewakafkan empangan air. Bahkan ada highway yang diwakafkan. Tuan-tuan, maknanya boleh wakafkan highway. Mungkin bila wakafkan highway ni, tolnya tak berapa mahal sangatlah, pasal dah wakaf. Bukanlah maknanya bila wakaf semua free, tak tuan-tuan.
Sebab orang kita, orang Melayu kita faham bila wakaf semuanya free. Sebab itu bila bazar wakaf dibuat di masjid-masjid, dia tanya, kenapa kena bayar sewa? Sepatutnya free lah, kan tuan-tuan? Sebab bila mentaliti orang kita, bila wakaf ni free, tak payah bayar, dia kata. Sedangkan wakaf itu untuk kita teruskan dia punya maintenance dan sebagainya, manfaatnya supaya berpanjangan, kena ada bayaran. Seperti mana Universiti Al-Azhar Mesir, walaupun namanya wakaf, tapi ada yuran yang dikenakan, tapi yurannya sangat-sangat minimum. Isteri saya mengaji di Mesir, bayaran yurannya pada masa itu RM3.50, RM3.50 tuan-tuan, setahun. Sekarang ni dah naik sikit, RM34, RM35. Mungkin sebab minyak naik, wallahualam. Tapi masa tu Azhar University masih dalam keadaan membayar masih murah lagi tuan-tuan. Ini peranan wakaf. Sebab itu bila kata wakaf, bayarannya tidaklah mahal dan dia memberikan banyak manfaat kepada orang Islam. Kemudian bila sebut tentang wakaf, kami dah wakaf, apakah bentuk janji daripada Allah? Ada setengahnya tanya. Dia kata, Ustaz, saya dah wakaf, apa janji yang Allah Ta'ala nak bagi? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Apa benda pun yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Ini janji daripada Allah. Yang berjanji ni bukan manusia, Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itulah bila kita keluarkan harta yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita, maka Allah akan ganti. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ganti dengan syurga kepada kita tuan-tuan. Itu yang paling besar. Tapi ada orang dia nak cepat. Dia kata, Ustaz, saya dah wakaf, tapi apa Allah Ta'ala akan ganti? Dia minta begitu. Sebab ada setengah orang kan dia suka logik. Sebenarnya tuan-tuan, Allah dah sebut secara logik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Logik Allah Ta'ala beri seperti sebiji benih, tumbuh daripadanya 7 batang tangkai. Setiap tangkai ada 100, bermakna 700. Setiap benda yang kita wakafkan 700. Tetapi sebenarnya Allah beri lagi lebih. Dengan ayat yang seterusnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Tengok tuan-tuan. Dekat sinilah keyakinan seorang imam nikah apabila dia berwakaf. Dia wakafkan duit dia, kebetulan ada RM20. Kemudian dia nak tengok betul ke Allah Ta'ala ganti. Allah ganti. Selang 3 hari dia berwakaf, Allah gantikan duit dia RM20 menjadi RM2,000. Dia dapat cek RM2,000 tuan-tuan. Barulah dia kata, Masya Allah, betul janji Allah. Seorang kaki tangan kerajaan, dia mewakafkan duit dia berjumlah RM50 sahaja. Allah gantikan selang daripada seminggu. Dia jumpa saya dalam lift. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, selepas berwakaf hari itu, saya dah dapat balik harta yang Allah Ta'ala kata dia janjikan kepada saya. Berapa tuan-tuan?
RM5,000 orang ni dapat. Kebetulan dia pencet, dapat cek 5,000. Mudah Allah Ta'ala bagi kat dia. Kemudian tuan-tuan, ada orang berwakaf yang tu sikit lah Ustaz, kami orang Petronas ni kena sebut yang besar-besar sikit. Kalau 50 ni biasa sangat, dia kata. Ada orang berwakaf 20 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan, 20 juta ni kira kalau RM Malaysia ni besar lah. Kalau rupiah ni tuan-tuan mungkin kita boleh fikir balik. Tapi dia wakafkan 20 juta ringgit Malaysia. Dan orang yang wakaf ni dia datang pejabat, dia kata, Ustaz, bila kita tanya dapat cek dia bagi tu 19 juta, 1 juta dah bagi dulu. Dia kata Masya Allah. Kita kata Masya Allah bila pegang cek tu. Banyak ni Datuk. Dia ni Datuk lah, Datuk SMS, Datuk SMS, Datuk SM Salihuddin, adik kepada almarhum SM Nasimuddin. Dia wakafkan. Dan bila kata wakaf, bila ditanya, Datuk banyak ni, apa dia jawab? Hidayah telah pun sampai. Ini ayat dan jawapan pendek untuk jumlah 20 juta. Biasanya tuan-tuan, kalau orang wakaf banyak, biasa dia punya jawapan mesti panjang kan. Sebab bagi 20 juta tu, sepatutnya jawapan dia, saya merasakan bahawa bila saya meninggal besok, mesti panjang jawapan dia. Tetapi oleh kerana dia wakaf 20 juta, pendek je jawapan dia. Hidayah telah pun sampai. Ini ayat dia. Dan bila dia wakaf, Allah Ta'ala memberi ganti kepada harta dia. Saya difahamkan dia mendapat keuntungan perniagaan dia 400 juta. 20 juta keluar tuan-tuan, Allah ganti 400. Sebab itulah tuan-tuan, bila berwakaf, bukanlah niat kita untuk minta diganti. Dan tuan-tuan kalau pergi ke mana-mana kaunter wakaf pun, jangan niat begitu. Ustaz, saya dah wakafkan RM100. InsyaAllah selang seminggu saya rasa saya dapatlah dalam lebih kurang RM10,000 insyaAllah. Jangan fikir begitu. Sebab benda ni Allah Ta'ala yang bagi. Dan bila kata Allah bagi, janji Allah tidak pernah mungkir. Dan bila Allah Ta'ala bagi, dia bagi dengan penuh keberkatannya insyaAllah. Dan bila Datuk ni menerima yang dikatakan untungnya begitu, Masya Allah, dia bangunkan mahat tahfiz di Hulu Langat berjumlah 25 juta. Boleh menempatkan anak-anak tahfiz lebih kurang 1,500 orang dalam proses pembinaan menghampiri 80% tuan-tuan insya-Allah. Hasil daripada wakaf dia. Dan ada juga orang-orang yang ramai membantu untuk mewakafkan harta. Kerana saat-saat akhir hayatnya, dia kata saya nak dengar budak-budak tahfiz ni mengaji. Saya ni pun dah berumur, dia kata. Tak ada benda lain nak buat. Kalau boleh saya duduk di situ, boleh dengar orang mengaji. Seperti mana Ibnu Mas'ud, bila kata boleh mendengar orang mengaji ni, seronok sangatlah kita tuan-tuan. Kita ni kalau tak boleh mengaji, dengar orang mengaji pun dah baik dah. Bahkan suka kepada orang mengaji pun alhamdulillah. Itu dah baik sangat dah tuan-tuan. Sebab itulah bila kata harta yang ada kepada dia, mungkin dia ni bukan millionaire punya orang, bilion agaknya. Jadi dia mempunyai harta yang banyak untuk diwakafkan. Bahkan bila kata wakaf ni tuan-tuan, ada seorang anak yang saleh, kerana dia melihat kepada hadis Nabi yang menyebut idza mata banu Adam
in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, 3 perkara sahaja yang akan kita bawa besok bertemu dengan Allah. Amalan yang lain akan terputus secara langsung. Yang pertama dalam hadis sahih, dia sebut apa dia tuan-tuan? Sadaqatun jariyatun. Setengah riwayat menyebut sadaqatin jariyatin. Maknanya sedekah jariah. Sedekah jariah ni yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa waqaf. Yang kedua, waladun salih, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Seorang anak saleh ni daripada Pelabuhan Kelang, dia datang ke Perbadanan Wakaf. Dia kata, Ustaz, kami nak wakafkan duit hasil pembahagian harta pusaka. Dia dapat bahagian dia saja tuan-tuan RM500,000. Jadi dia kata, inilah dia, kami nak wakafkan RM500,000 bahagian dia. Kerana kami terdengar-dengar ucapan ayah kami sebelum meninggal. Dia kata apa? Muhammad, kalau ayah meninggal besok, tanah di belakang rumah ni jangan lupa untuk buat jariah. Tuan-tuan, kalau ayah kita berkata begitu, walaupun tak tulis, dia menjadi wasiat. Ingat tuan-tuan, kalau kita yang hadir hari ini faham, insya-Allah kita antara adik-beradik yang faham, kita kena mengingatkan adik-beradik lain yang tidak berapa jelas. Sebab ada setengah-setengahnya bila ayah dah meninggal, dia kata, abang tak dengar pun ayah cakap. Dia ayat dia begitu ya. Kebanyakannya seperti mana Abdul Wahab dan Abdul Wahub. Apabila ayah belum meninggal lagi, dia dah sibuk-sibuk nak bagi harta. Bukan banyak sangat pun, dia kata 5 juta pound sterling. Banyak tu tuan-tuan, 5 juta pound sterling, jangan main-main. Ayahnya Ismit Ulam Raja tu, apakah jariah yang dibuat oleh Abdul Wahab dan Abdul Wahab? Tuan-tuan pernah tak dengar dialog Piramli tu? Ada tak disebut 1 juta pound kita sedekahkan kepada anak yatim? Tak ada sebut tuan-tuan ya. Tapi nasib baiklah ada Sulaiman Akhlaqan. Tuan-tuan kenal Sulaiman Akhlaqan? Yang termimpi-mimpi Piramli tu, masa dalam tidur, dia kata, anak andaku, kamu pergilah bertemu dengan seorang peguam syar'i yang adil. Tengok disebut apa? Yang adil. Sebab kadang-kadang ada peguam syar'i yang tak berapa adil. Dia kata apa? Kamu pergilah bertemu dengan Sulaiman Akhlaqan. Tuan-tuan kenal Sulaiman Akhlaqan? Mesti kenal punya, kan? Saya nak sebut tentang Sulaiman Akhlaqan ni, ada seorang lagi Sulaiman. Tuan-tuan mesti kenal punya, Sulaiman Ar-Rajihi. Yang ni saya kenal Ustaz. Ar-Rajihi ni saya kenal pasal dia dekat-dekat bunyi bank Ar-Rajihi. Yang ni saya kenal. Tuan-tuan kenal tak Sulaiman Ar-Rajihi? Sekarang ni dia dah jadi miskin balik kan. 7.5 bilion hartanya diagih-agihkan kepada anak dia, sebahagian besarnya dibagi kepada amal dan kebajikan. Seorang yang kaya raya bermula daripada menternak ayam,